Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menentukan seseorang itu ada darah tinggi, maka doktor perlu memerhatikan nilai bacaan tekanan darah. Kita ada dua nilai, iaitu nilai sistolik dan nilai diastolik. Nilai sistolik merujuk kepada kekuatan jantung, sementara nilai diastolik adalah nilai bukaan saluran darah. Jadi untuk mengesahkan bahawa seseorang itu ada darah tinggi, sentiasa perhatikan nilai diastolik. Bila kita berjumpa dengan seorang pesakit dengan bacaan tekanan darah 190/120 diiringi tanda penyakit malignant hypertension ataupun tanpa tanda penyakit, iaitu ianya seseorang yang sihat, maka rawatan kecemasan perlu diberikan kepada pesakit. Rawatan kecemasan ini perlu untuk menghilangkan tanda malignant hypertension, dan dalam kedua-dua keadaan, selepas rawatan kecemasan, kita akan ada nilai yang akan menentukan apakah dos ubat yang perlu diberikan kepada pesakit untuk mereka bawa balik ke rumah supaya mereka dapat dirawat di rumah. Jadi mari kita perhatikan nilai sistolik. Nilai sistolik selepas rawatan kecemasan boleh makin naik, boleh kekal ataupun boleh turun. Jadi keadaan ini sangat-sangat mengelirukan kenapa adanya perbezaan nilai selepas rawatan kecemasan. Perbezaan nilai berlaku kerana akan bergantung kepada berapa lama otak tidak menerima bekalan darah yang mencukupi. Jika otak menerima bekalan darah yang tidak mencukupi dalam jangka masa yang sekejap, jadi selepas saluran darah terbuka, jantung boleh berehat, dan itu yang menyebabkan jantung boleh berehat kerana sekarang ni ia tidak perlu menolak darah dengan sangat kuat ke otak. Jadi ia boleh berehat. Itu yang menyebabkan nilai sistolik akan kurang daripada 190. Tapi jika otak tidak menerima bekalan darah untuk jangka masa yang lebih lama, maka jantung perlu mengekalkan kekuatan ataupun perlu menambah kekuatan untuk mencukupkan darah ke otak dengan kadar yang segera. Itu yang menyebabkan berlakunya perbezaan nilai selepas rawatan kecemasan. Nilai kedua yang perlu diperhatikan adalah bacaan diastolik. Selepas dirawat dengan ubat darah tinggi, maka ubat ini akan membuka saluran darah, dan nilai diastolik 80 hingga 100 adalah nilai yang cantik untuk pesakit ini. Jadi daripada memberikan, maknanya ubat darah tinggi yang perlu dibekalkan adalah amlodipine 5mg, di mana kita separuhkan daripada nilai 10mg yang kita beri semasa rawatan kecemasan. Ada juga keadaannya bila nilai diastolik kekal, iaitu 110 hingga 120, di mana saluran darah utama sangat-sangat ketat, tidak mampu dibuka dengan ubat amlodipine yang diberikan, maka kekalkan dos amlodipine 10mg untuk pesakit ini. Nilai diastolik 110, 120 nampaknya sangat tinggi, tapi para doktor tidak perlu risau kerana pesakit sebelum ni sudah terbiasa dengan bacaan tekanan darah yang sangat tinggi. Mereka sihat, dan sekarang ni bila mereka memiliki bacaan tekanan darah yang serupa, mereka kekal sihat dan mereka tidak berisiko untuk mendapat strok kerana sekarang ni mereka telah dirawat dengan ubat darah tinggi. Ada juga keadaannya bila nilai bacaan tekanan darah adalah 100 hingga 110. Nilai borderline ini kita jadi tak pasti nak bagi ubat amlodipine 10 ataupun amlodipine 5. Jadi untuk menentukan berapakah nilai amlodipine yang perlu diberikan, perhatikan nilai sistolik. Jika nilai sistolik melebihi daripada 160, ini menunjukkan jantung masih lagi perlu mengekalkan kekuatan yang besar untuk membuka saluran darah yang kekal sempit. Jadi kekalkan amlodipine 10mg untuk pesakit ini.
Namun, jika nilai sistolik adalah kurang daripada 160, ini menunjukkan saluran darah tu sudah sedikit longgar, maka pesakit dengan selamat boleh dibekalkan dengan amlodipine 5 mg. Berikan ubat 10 biji, berikan tarikh temujanji seminggu, arahkan pesakit untuk menjaga diet hypertension dan pastikan arahkan mereka untuk kekal makan ubat, kerana pesakit-pesakit yang tiada tanda penyakit kadang-kadang mereka culas makan ubat kerana mereka rasa mereka tak sakit, jadi mereka kadang-kadang ambil ubat, kadang-kadang tak ambil ubat. Jadi mereka ini berisiko untuk mendapat stroke. Ini adalah penerangan ini diberikan supaya doktor memahami apa yang berlaku pada pesakit-pesakit darah tinggi dan rawatan yang sesuai perlu diberikan untuk pesakit supaya mereka kembali sihat, supaya mereka tidak mendapat stroke. Tapi doktor juga perlu memastikan bahawa rawatan ini tidak akan menyebabkan pesakit-pesakit mendapat tanda-tanda tekanan darah rendah untuk pesakit darah tinggi jika mereka terlebih dirawat. Jadi, selamat merawat dan pastikan pesakit anda sihat, insya-Allah.